Melaka FM mempesonakan. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM mempersonalkan radio nombor 1 orang Melaka. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan Rai di sini untuk Panorama 25. Istimewanya seperti yang Rai sebutkan sebentar tadi, kita ada Puan Ernie Hamzah, Pengurus Besar Melaka World Heritage, bersama dengan esok pengiktirafan Melaka sebagai bandaraya warisan dunia dan ulang tahunnya yang ke-13. Hari ini kita bersama dengan Puan Ernie. Assalamualaikum Puan Ernie. Apa khabar? Apa khabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Puan Ernie, Ya. sekarang ni bersiaran di mana tu? Melaka FM. Oh, Melaka FM. Maksud saya lokasinya. Saya dari Pejabat Warisan Dunia Melaka, UNESCO. Ya, terima kasih. Puan, walaupun jarak kita, situasi sekarang tidak mengizinkan kita untuk bersama-sama di atas di dalam satu konti, tetapi walaupun jauh tapi jarak kita dekat, insya-Allah. Baik Puan. Okey. Berbalik kepada persoalan kita hari ini, kita nak esok sempena dengan ulang tahun ke-13 Melaka sebagai tapak warisan dunia. Boleh Tuan jelaskan bila agak-agaknya pelancaran ataupun pengiktirafan Melaka sebagai tapak warisan dunia UNESCO ini? Silakan Puan. Okey, terima kasih Rai. Sebelum saya menjelaskanlah terlebih dahulu, saya pun ingin mengucapkan dari Pejabat Melaka World Heritage yang berhad, kita pun ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-13 Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO kepada seluruh warga Bandaraya Melaka. Dan juga tak ketinggalan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Melaka FM atas ataupun memberi ruang kepada kami untuk dalam slot inilah. Sememangnya bertepatan lah dengan sambutan ulang tahun Melaka sebagai bandaraya warisan dunia pada tahun ini. Okey, saya berbalik kepada soalan Rai tadi. Ya, bila tu Tuan? Bila tu? Okey, Melaka telah diiktiraf sebagai bandaraya warisan dunia oleh UNESCO semasa persidangan ke-32. Ini saya saya suka berkongsi setiap kali perayaan berlangsung pada setiap tahun. Dan juga saya suka untuk mengingatkan setiap kali saya membuat apa-apa perbincangan atau pembentangan mengenai warisan dunia Melaka. Memang saya suka maklumkan semula bahawa Melaka telah diiktiraf oleh World Heritage Committee ataupun Jawatankuasa Warisan Dunia UNESCO pada persidangannya yang ke-32 di Quebec, Kanada. Dan pada tarikh pengikhtiaran Melaka sebagai tapak warisan dunia adalah pada 7 Julai 2008. So tahun ni dah 13 tahun lah. Alhamdulillah. Jadi Tuan, Puan Ernie, kita lihat tujuan penubuhan adalah untuk menyumbang ke arah kedamaian dan juga keselamatan, selain kita dapat mempromosikan Melaka dari sudut kebudayaan dan juga kerjasama antarabangsa lah kan. Jadi apa kriteria sebenarnya? Jom kita imbas balik. Apa kriteria sebenarnya yang menyebabkan membolehkan Melaka mendapat pengiktirafan UNESCO ini Puan? Okey. Kalau kita cerita pasal kriteria ni Rai, panjang ceritanya lah. Panjang. Pendek kan? Pendek kan? Okey, memangnya setiap pencalonan untuk negara-negara di seluruh dunia, kalau dia nak calonkan aset dia ataupun tapak warisan yang dirasakan ada value kan, so dia perlu menetapi kriteria UNESCO. So Melaka ni sebenarnya suka juga saya nak mengingatkan yang Melaka ni sebenarnya disenaraikan bersama-sama dengan Georgetown. Kita ni di bawah dipanggil serial nomination lah dulu. So Melaka dan Georgetown dua bandar ni dia telah menepati 3 kriteria UNESCO. Dan secara ringkasnya kriteria tersebut
berkaitan dengan sejarah kedua-dua bandar, sejarah pelabuhan lah sebagai pelabuhan antarabangsa kedua-dua bandar pada ketika dulu, pada zaman dahulu. Dan yang keduanya adalah lebih kepada kepelbagaian kaum di Melaka dan juga Georgetown. Dan yang ketiga adalah keunikan seni bina yang terdapat di kedua-dua bandar. Alhamdulillah. Puan, jadi selama 13 tahun kita telah mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Jadi sebenarnya ia memberikan satu imej yang positif, yang sangat orang kenal Melaka sebagai tapak warisan, dan orang daripada luar juga pelancong-pelancong berlumba-lumba nak datang ke Melaka semata-mata nak tengok tapak warisan tu, Puan, ya. Jadi sejauh mana Puan rasa pengiktirafan ini dapat membantu terutamanya dalam menaikkan pelancongan di Melaka khasnya? Okey. Kalau kita tengok bermula daripada tahun 2008, kalau kita comparekan kedatangan pelancong di Melaka sebelum penyenaran Melaka ke UNESCO tu, memang kita ada nampak perbezaan dari segi jumlah kedatangan pelancong lah. So selepas kita dapat pengiktirafan UNESCO, saya rasa telah diakui juga oleh negara-negara yang pernah diiktiraf pun memang ada peningkatan yang banyak lah. Sebab pelancong-pelancong luar ni dia suka sebenarnya untuk lihat keunikan Melaka ni bukan dari satu aspek saja. Mungkin kita tahu dari segi sejarah tu memang kita dah dah semua orang well known lah kan. Ya, betul. Tapi selain itu kekayaan dan keunikan kaum atau masyarakat sendiri yang ada di Melaka. Kalau kita tengok di Melaka terbuktilah, kita dapat buktikan juga dari segi kalau kita pergi fizikal di tapak, kita masih ada kita nampak lagi kewujudan keharmonian masyarakat yang tinggal dalam kawasan tu, dan juga bukti secara fizikal iaitu seni bina ataupun terdapat terdapat tiga rumah ibadat dalam satu jalan. So kita dah nampaklah dekat situ keunikan tu memang sangat kuat sehingga UNESCO sendiri atau dunia sendiri mengiktiraf Melaka ni sangat unik lah. Ya, Puan. Kalau kita lihat orang yang datang ke Melaka ni pastinya nak tengoklah sejarah warisan ataupun seni bina keunikan itu sendiri, Puan. Jadi seandainya kalau kita tidak menepati kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO, adakah kita punya pengiktirafan tu ditarik balik ke, ataupun macam mana pihak Puan sendiri dalam mengekalkan untuk memastikan pengiktirafan ini sentiasa boleh dikekalkan untuk masa hadapan? Usaha daripada Puan sendiri. Kalau ikutkan setiap pengiktirafan yang telah kita dapat daripada UNESCO sendiri, sememangnya kuasa kita nak kekalkan dia kan. Tapi sekiranya ada permasalahan, banyak aspek permasalahan yang menyebabkan terjejasnya kriteria yang 3 saya sebutkan tadi, maka pihak UNESCO boleh menarik balik status Melaka sebagai tapak warisan dunia. Tapi melalui banyak proses sebenarnya dan juga prosedur, bukan hari ini dikenal pasti atau diketahui ada masalah dan seterusnya tahun depan ditarik semula. Tidak. Dia perlu melalui proses-proses tertentu yang mana prosesnya akan dilalui ataupun akan dinilai oleh pihak UNESCO sendiri. Dan ada juga kes-kes ataupun negara-negara site-site yang telah sedikit terjejas lah. Tetapi dia tidak terus mengeluarkan daripada senarai, malahan mereka minta supaya negara tersebut memperbaiki. Sekiranya tak boleh juga, dan dia akan letakkan satu-satu site itu yang terjejas itu di bawah satu senarai terancam lah dipanggil. Selepas itu mereka akan terus membantu. Seboleh-bolehnya UNESCO sebenarnya dia tak nak site yang telah disenaraikan tu terkeluar ataupun dikeluarkan daripada senarai. Tapi seboleh-bolehnya dia bantu, tapi kalau tak boleh juga, tak ada choice dan terpaksa dikeluarkan dan kenalah keluar.
Untuk hal ni kita di Melaka tertubuhnya Melaka World Heritage Sdn Bhd ni ataupun World Heritage Office lah untuk sama-sama membantu masyarakat dan juga semua agensi, menyelaras semua agensi untuk sama-sama memelihara lah warisan yang kita ada ni. Ya, itu adakah termasuk dalam usaha penambahbaikan bangunan-bangunan sejarah ataupun pembaikan untuk memastikan kelestarian infrastruktur itu sendiri, Puan? Itukah usaha yang dilakukan oleh pihak Puan, Melaka World Heritage? Ya. Di peringkat saya, kita di World Heritage Office ni kita lebih kepada satu mengurus dan juga memantau. Mengurus dan memantau. Dan kita juga di World Heritage Office ni juga selaku site manager ataupun pengurus tapak bagi pihak negeri ataupun bagi pihak Malaysia sendiri melalui Kerajaan Persekutuan iaitu Jabatan Warisan Negara. Kita membantu untuk monitor ataupun memantau apa-apa perubahan dan juga apa-apa aktiviti yang berlaku dalam kawat tapak ni. Ya, dari pihak Puan sendiri kita lihat pelbagai usaha telah dilakukan, Puan, ya. Jadi kita nak lihat juga, selepas ini kita nak tahu juga apa kesan susulan pandemik COVID-19 terjejas sejauh mana Melaka ataupun UNESCO ni terjejas, dan juga selepas ini kita akan imbau balik dan juga kita akan berkongsi lah dengan Puan, ya, mengenai situasi ketiadaan pelancong ini, sejauh mana akibatnya akan memberi kesan kepada Melaka. Dan untuk seketika kita berehat seketika, Puan. Okey, boleh. Okey, jom kita dengar. Sementara esok ulang tahun Melaka sebagai Bandaraya Warisan Dunia, jom kita dengar lagu Joget Melaka, Melaka FM. Peristiwa Pelanduk putih gagah perkasa
Melaka FM mempersonalkan anda. Itu dia tadi Joget Melaka sempena dengan hari esok pengiktirafan Melaka sebagai Bandaraya Warisan Dunia. Berbalik kita sambung semula, kita bersama dengan Puan Ernie Hamzah iaitu Pengurus Besar Melaka World Heritage untuk kita kupas mengenai sambutan dan juga ulang tahun UNESCO Melaka sebagai tapak warisan dunia. Puan Ernie. Ya, saya. Masih lagi bersama kami, pendengar-pendengar dan juga kepada anda semua. Anda boleh selain daripada dengarkan kami melalui frekuensi 102.3, anda juga boleh dengarkan kami ataupun ikuti kami di saluran My Preview 123. Okey, kepada anda semua, sekarang ini Puan Ernie, mengenai pandemik COVID-19 kita tahu telah menjejaskan ataupun memberi kesan kepada semua sektor, terutamanya sektor pelancongan Melaka sebagai tempat pelancongan di seluruh tumpuan, bukan sahaja di Malaysia tetapi seluruh dunia nak datang ke Melaka. Tetapi bagaimana kesannya pandemik COVID-19 ini kepada Melaka dan juga sebagai tapak warisan dunia, Puan? Okey, yalah, kita faham kan pandemik COVID-19 ni bukan saja menjejaskan satu tempat lah. Dia menjejaskan satu dunia sebenarnya. Ya, so betul. untuk ini tapak warisan dunia Melaka ni lah ataupun masyarakat yang berada dalam kawasan tapak warisan dunia ni tidak terkecuali lah terkesan dengan pandemik ni. Di peringkat kami dan juga di peringkat UNESCO sendiri ada juga membincangkan mengenai kesan pandemik terhadap masyarakat. So bila pandemik ni melanda satu-satu tapak kawasan warisan ni, of course lah samalah macam tempat lain. Pastilah. Ekonomi semua terjejas, melibatkan penutupan premis dan sebagainya. Dan kesan yang sangat kita takuti adalah apabila komuniti ataupun masyarakat sendiri yang keluar daripada kawasan tu. Kita tahu kan di tapak warisan dunia Melaka ni sebenarnya komuniti yang ada dalam kawasan tu adalah penting. Sebab mereka lah yang meneruskan kesinambungan budaya dan cara hidup yang terdapat dalam kawasan warisan tu Melaka. Dan itulah salah satu kriteria melayakan Melaka sebagai tapak warisan dunia. So di peringkat kami sendiri di World Heritage, kita ada juga berbincang dengan pihak Jabatan Warisan Negara selaku state party untuk tapak warisan dunia dan juga peringkat UNESCO. Dan UNESCO pun ada telah menyatakan program, ada beberapa program yang dilaksanakan untuk membantu sama masyarakat yang terjejas di tapak warisan dunia Melaka. Contohnya membantu mereka dari segi promosi lah, dan mengadakan program-program yang berbentuk promosi untuk membantu mereka menaikkan ekonomi mereka di musim pandemik ni. So selain daripada itu, kami juga dalam proses sebab kita pun tahu pandemik ni dah hampir 2 tahun berlaku. Jadi kita pun dalam proses lah untuk mengatur ataupun bekerjasama dengan pihak NGO dan juga swasta untuk yelah, kita tahu sekarang ni zaman teknologi serba canggih kan. Jadinya sekiranya secara fizikal kita tak dapat mereka tak dapat hadir ke Melaka, seperti yang kita tahu pelancongan ni adalah industri yang penting industri juga utama di Melaka. Ya, industri utama di Melaka, right? Selain daripada itu, kita tak boleh lah hanya berdiam diri dan tak ada apa-apa usaha lain. So kita mengambil inisiatif di zaman yang serba canggih ni, kita gunakan sejarah maya. So di pejabat Melaka World Heritage ni, kita pun sama-sama bekerjasama lah dengan NGO dan juga swasta serta agensi-agensi yang berkaitan dengan warisan Melaka. Kita cuba untuk wujudkan program ataupun platform lain dalam bentuk maya untuk sama-sama mempromosi dan memperkenalkan Melaka, sekaligus membantu masyarakat yang ada dalam kawasan tu menaikkan ekonomi mereka. Jadi Puan lihat, kalau kita lihat promosi ataupun orang kata
secara hybrid, secara maya ini membantu ke Puan? Walaupun kita tahu dia punya kesan dia punya pergi dia tu tak jauh lah beza dengan kalau kita secara fizikal, tetapi sejauh mana pencapaian setakat ini? Dah setahun lebih kan dalam suasana pandemik ni Puan? Kalau saya nak cakap dekat sini, kalau secara maya ni kita punya masyarakat lah, tak semua yang boleh mencapai teknologi inilah, maksudnya dalam maya ni semua. So ini adalah saya fokus lebih kepada masyarakat atau komuniti dalam tapak warisan lah. Kita cuba untuk adakan satu program untuk mengajar mereka bagaimana nak menggunakan teknologi yang sedia ada ni. So memang agak memang kita rasa agak sukar ataupun agak kata orang mengambil masa yang lama sebab pandemik pun kita hampir 2 tahun, tapi nak menyedarkan masyarakat bagaimana cara lain ada cara lain sebenarnya untuk mereka sama-sama membina semula ekonomi mereka. So sememangnya kalau Rai tanya tadi, dari segi maya tu memang agak lambat, bukan tak boleh langsung, agak lambat. Better than nothing lah kan sebenarnya. Tapi so kita dalam usaha sama-sama membantu mereka, menyedarkan mereka ada platform lain sebenarnya yang mereka boleh gunakan. Jadi untuk perancangan daripada pihak Puan sendiri, daripada Melaka World Heritage untuk akan datang, selain daripada promosi secara maya ataupun hybrid, mungkin selepas PKP ini berakhir ke, bagaimana ke, ataupun planning in the future, macam mana Puan? Planning sekarang ni kita masih lagi dalam proses of course sekarang ni kita tengok dalam tempoh pandemik lah. So bila dalam tempoh pandemik ni sekiranya pihak masyarakat ataupun komuniti yang ada dalam kawasan tu dia boleh adapt dengan digital, so boleh diteruskan dengan cara digital. Dan di Melaka World Heritage sendiri pun kita ada akan bekerjasama dengan institusi yang ada di Melaka untuk kita buat satu platform baru ataupun platform untuk kita mengenengahkan aktiviti ataupun produk yang ada dalam kawasan tapak warisan dunia ni, dan mereka sama-sama boleh bersama-sama dengan Melaka World Heritage menggunakan platform yang sedia ada. So sekiranya pandemik tu telah berakhir, of course kita akan buka balik kalau border kalau sempadan pun dibuka, insyaAllah lah kita akan back to normal. Tapi dalam masa yang sama diorang komuniti atau masyarakat sendiri pun dia dah ada 2 platform lah, satu fizikal dan juga satu maya, so advantage lah kepada mereka. Ya Puan. Jadi untuk sambutan hari esok, biasanya kita tahulah dalam masa tempoh 13 tahun ini pengiktirafan kita, kita tahu sambutan dia sangat meriah sebelum ini dilakukan oleh pihak Puan, dari pihak kerajaan negeri sendiri. Jadi untuk tahun ini sambutan berbeza ya Puan. Jadi apa aktiviti sambutan yang akan dilaksanakan bermula esok Puan? Ataupun telah dilakukan sebelum ini? Okey, sambutan sebenarnya sambutan ulang tahun Melaka sebagai tapak warisan dunia UNESCO ni memang every year kita buatlah setiap tahun pada 7 hari bulan. So memang ditunggu-tunggu oleh semualah. Cuma 2 tahun tahun ni dan tahun lepas memang kita tak dapat nak laksanakan sebabkan pandemik ni. Tapi melalui kerjasama Pejabat Warisan Dunia Melaka dan juga agensi-agensi berkaitan seperti Majlis Bandaraya Melaka, Pembangunan Melaka, Tourism Melaka, Jabatan Kebudayaan dan Senian Melaka, Institut Warisan, dan saya tak lupa jugalah swasta, agensi swasta iaitu Explore Malaysia Virtually dan juga Badis. Sama-sama dengan kita untuk melaksanakan program program sambutan secara maya, walaupun tidak boleh secara fizikal, tapi kita sentiasa memastikan bahawa program ni dilaksanakan dengan dengan meriah juga. Bermula daripada 1 Julai lah, kita akan mulakan daripada 1 Julai. Telah bermula ya Puan? Kalau ikutkan kita akan sepanjang bulan Julai akan ada program, tapi kita akan teruskan sampai September dan hujung tahun lah. Ada some program yang akan habis pada September, ada yang sampai hujung tahun kita teruskan. Itu
bergantung kepada situasi pandemik ni sendiri. So program-program yang akan kita laksanakan adalah contohnya pertandingan dondang sayang, pertandingan dondang sayang hybrid. Wow, menarik ni. Biasanya dondang sayang kita tengok depan-depan, tapi secara maya hybrid. Wow. Jadi macam mana dia punya pertandingan? Intipati pertandingan tu Puan? Okey, pertandingan secara hybrid ni dia akan melibatkan kumpulan-kumpulan dondang sayang daripada dalam dan luar Melaka. So pertandingan ni dia akan mengambil tempoh yang lama. Maksudnya dia bukan seminggu ataupun 2 minggu lah. Dia akan sehingga September. So September dia ada tempoh-tempoh dia lah, ada tempoh-tempoh penjurian dan sebagainya lah. So ada panel dan juri yang akan menilai persembahan dondang sayang secara online, secara maya. So agak menarik juga. Saya pun pengalaman, kita ni semua pengalaman pertama lah secara hybrid dan juga secara maya ni. Jadinya rasanya eloklah semua saya jemput untuk saksikan bagaimana berlangsungnya pertandingan dondang sayang ni nanti. Bolehlah capai semua program-program yang kita telah pun rancang ni di Facebook kami Melaka World Heritage Senang Berhad. Ya, kepada peminat-peminat dondang sayang, kita juga ada program lain, pertandingan lain Puan. Mungkin ada pertandingan selain daripada dondang sayang Puan? Aktiviti lain yang dijalankan? Okey, kita ada beberapa lagi program pertandingan yang kita senaraikan ataupun rancang, iaitu Melaka Virtual Run. Selain daripada itu kita ada Heritage Virtual Tour, tapi ini bukan pertandingan lah. Selain daripada dondang sayang tadi pertandingan tu, dan kita ada penceritaan Melaka yang melibatkan semua pakar-pakar ataupun orang yang sendiri terlibat dalam sejarah Melaka ataupun penyanyian raya Melaka tu sendiri. Dan program-program lain tu ada drum circle festival yang dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Melaka. Dan selain itu kita ada juga Melaka Virtual Run, tadi dah sebut saya dah sebut tadi. Puan, jadi ini pasti memberi kabar gembira, kabar baik kepada peminat-peminat khasnya yang minat sangat dengan seni, orang kata seni, kesenian, kebudayaan, dondang sayang, virtual run dan sebagainya. Jadi yang terakhir Puan, dalam usaha kita memastikan tapak warisan dunia ini terjaga, pesanan daripada Puan sendiri dan juga harapan dalam usaha sama-sama kita mengajak masyarakat untuk menjaga Melaka sebagai tapak warisan dunia. Silakan Puan. Okey, Rai, terima kasih Rai. Alhamdulillah tahun ni adalah tahun yang ke-13 ya. Dah 13 tahun sebenarnya kita telah pun diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Melaka, Melaka dan Georgetown lah. So sebenarnya status ni bukan milik siapa-siapa lah. Milik semua sebenarnya. Status ni adalah milik semua dan ia menjadi kebanggaan kita semua sebenarnya. So jadi seharusnya semua perlu terlibat dalam menjaga dan juga memelihara tinggalan generasi kita yang terdahulu kan. Ya, baik Puan. Harapan saya lah selaku pengurus tapak Melaka World Heritage Site atau tapak warisan dunia Melaka, saya menyerulah berharap agar sama-sama kita menjaga tinggalan sejarah dan keunikan yang kita memang dah ada. Ya, itu dia terbaik. Terima kasih Puan. Dan yang mana pun ada lagi sebenarnya keunikan Melaka ni sebenarnya tak ada lagi kat tempat lain. Ya, betul-betul. Terima kasih Puan. Hari ini bersama dengan kami di Melaka FM juga menerusi saluran preview 1, 2, 3.